Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Semoga semua sihat, semoga semua masih bersemangat, semua boleh bulatkan tekad, kuatkan semangat, berjuang, jangan putus asa. So, hari ini kita akan teruskan kita punya pembelajaran dalam bab 5, sebatian karbon, iaitu lemak. Kita dah belajar hari itu banyak sebatian karbon, contoh-contoh sebatian karbon, ada hidrokarbon, ada sebelum ni alkohol. Sekarang kita tengok pula lemak. Lemak juga merupakan salah satu contoh sebatian karbon dalam kategori sebatian karbon organik. Okey, apa itu lemak? Okey, lemak. Semua orang tahu lemak lah. Kita tahu lemak pun ada merupakan salah satu apa namanya kelas makanan yang diperlukan oleh manusia, ya. Dan ia membekalkan tenaga. Dia boleh membekalkan tenaga. Okey, lemak merupakan sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Sekali lagi cikgu ulang, merupakan sebatian karbon organik. Sebab apa? Sebab lemak-lemak ni berasal daripada hidupan ataupun daripada benda-benda hidup. Dan dia mempunyai unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Dia macam lebih kurang macam uh, apa sebelum ni lah. So, sebab dia ada unsur karbon, dia kategori sebatian karbon. Okey, lemak. Okey, apa itu lemak? So, lemak wujud dalam dua keadaan. Sama ada dalam keadaan pepecah dan dalam keadaan cecair. So, kalau awak suka makan sup ekor, siapa suka makan sup ekor? Waktu panas, sup ekor tu nampak kelihatan semuanya dalam bentuk cecair. Bila sup ekor atau sup daging atau sup tu dah sejuk, kita ada nampak ada ketulan-ketulan lemak di atas permukaan sup tersebut. Ini menunjukkan bahawa apa? Kita tengok ya. So, lemak wujud dalam dua keadaan, iaitu sama ada dalam keadaan pepecah ataupun dalam keadaan cecair. Okey. Lemak yang berkeadaan pepecah pada suhu bilik. Suhu bilik lebih kurang dalam 30 darjah Celsius, lazimnya berasal daripada sumber lemak haiwan. So dalam keadaan pepejal, maksudnya dalam keadaan suhu bilik dalam 30 darjah Celsius, keadaan lemak itu adalah pepejal. So biasanya ini adalah asal dia adalah sumber daripada lemak haiwan. Sebab tu cikgu cakap tadi, bila sup ekor tu dah sejuk, kita tahu sup ekor lembu tu adalah haiwan. Bila dia dah sejuk, bila dia berada dalam keadaan suhu bilik, kita akan dapat ketulan-ketulan lemak pada permukaan sup. Itu menunjukkan bahawa lemak-lemak daripada haiwan ni akan berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Contoh-contoh haiwan yang mempunyai lemak lah. Ayam, lembu, kambing dan ikan. Manakala lemak yang berkeadaan cecair seperti minyak, minyak masak, minyak sawit, minyak olive oil, semuanya dalam keadaan cecair dan apabila ia berada dalam keadaan cecair pada suhu bilik, biasanya lemak ini lazimnya berasal daripada sumber tumbuhan, ya, daripada sumber tumbuhan. So kita dapat bezalah. Bila lemak haiwan pada keadaan suhu bilik, dia berada dalam keadaan pepecah. Kalau lemak tumbuhan pada dalam keadaan suhu bilik, dia dalam keadaan cecair. Contohnya minyak masak dekat rumah, minyak sawit. Letak macam tu ada dia mengeras. Dia kan. Bila kita letak dalam peti sejuk baru dia keras lah. Itu suhunya lebih rendah. Bila keadaan suhu bilik, dia kekal dalam keadaan cecair. Contoh dia bagi ni minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak kacang soya, minyak zaitun. Tu semua adalah sejenis ataupun jenis minyak-minyak lemak yang terkandung dalam minyak daripada tumbuhan. Ya. Okey, lemak. Seperti hidrokarbon, lemak juga dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Dulu ada hidrokarbon pun ada dua. So untuk lemak pun dia ada dua, iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu.
Lemak tepu dengan lemak tak tepu. Apa itu lemak tepu? Apa itu lemak tak tepu? Okey. Bila kita tengok pada gambar rajah ini adalah perbezaan di antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Bukan saja ada perbezaan, malahan kedua-dua jenis lemak ini mempunyai ciri persamaan, iaitu sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Maksudnya kedua-dua jenis lemak ini mempunyai unsur karbon, unsur hidrogen dan oksigen. Ia juga merupakan sebatian organik, iaitu berasal daripada hidupan. Okey, tidak larut dalam air. Ya, lemak susah nak larut dalam air dan dia tidak larut dalam air. Sumber penting asid lemak dalam badan. Merupakan sumber yang penting asid lemak dalam badan. So, mari kita tengok pula apa perbezaan di antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okay, perbezaan yang pertama daripada segi sumber. Walaupun kedua-duanya merupakan sebatian organik berasal daripada hidupan, tetapi untuk lemak tepu dia berasal daripada haiwan. Lemak tak tepu berasal daripada tumbuhan ataupun sumber dia untuk lemak tepu daripada haiwan, untuk lemak tak tepu daripada tumbuhan. Okey, keadaan pada suhu bilik. Tadi kita dah bincang untuk lemak tepu dalam keadaan pepejal, untuk lemak tak tepu dalam keadaan cecair. Takat lebur. Takat lebur ni takat di mana ia melebur lah. Untuk lemak tepu tinggi. Maksudnya kena suhu yang lebih tinggi baru dia dapat melebur. Betul lah. Contohnya keadaan suhu bilik dia masih lagi tak melebur. Tetapi untuk lemak tak tepu, dia punya takat lebur lebih rendah. Perbezaan yang seterusnya bilangan atom hidrogen dengan molekul. Dalam molekul. So untuk lemak tepu, bilangan atom hidrogen dia maksimum. Terbanyak dah, dia banyak. Maksimum, paling tinggi. So untuk lemak tak tepu, belum maksimum. Maksudnya ada lagi ruang untuk ditambah hidrogen. Nanti kita tengok macam mana lemak tak tepu boleh tukar daripada lemak tepu. Nanti kita tengoklah. So, yang seterusnya penambahan atom hidrogen ke dalam molekul. Untuk lemak tepu dah tak boleh tambah dah atom hidrogen. Tetapi untuk lemak tepu masih boleh ditambah kerana ia belum maksimum. Okey. Kita tengok pula apakah kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Okey. Lemak merupakan suatu komponen gizi seimbang yang penting dalam makanan manusia. Tadi cikgu dah cakap lemak yang membekalkan tenaga. Tetapi kesan jika diambil secara berlebihan, ia boleh mendatangkan kesan yang negatif. Okey. Pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan, terutamanya lemak tepu, akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. So, apa kesannya kalau kolesterol ada dalam darah? Nanti kita tengok kenapa tak boleh makan lemak berlebihan, menyebabkan kolesterol tinggi. Apa akan jadi bila kolesterol tinggi dalam darah? Okey, kesan pengambilan makanan yang mengandung lemak berlebihan terhadap kesihatan. Okey, lemak tepu daripada sumber haiwan seperti keju, telur, mentega, daging mempunyai kolesterol yang tinggi. So, kepentingan kolesterol. Dia ada kepentingan. Kolesterol ni tetap ada bagi kesan yang baik. Tetapi bila berlebihan tu jadi masalah. Kepentingan kolesterol di dalam badan manusia termasuklah pembentukan membran sel badan, sintesis jus hempedu dan hormon seks serta penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Itu dia punya kebaikan kolesterol. Tetapi bila ia diambil secara berlebihan, dia boleh menjejaskan kesihatan manusia. Apa dia? Yang pertama, batu karang hempedu dan jaundice.
Yang kedua ni selalu terjadi dekat manusia ni, mendapan kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri ataupun lama-kelamaan ia boleh menyebabkan arteriosclerosis. Apa itu arteriosclerosis? Ada mendapan kolesterol dalam salur darah ataupun dalam arteri darah. Okay. Batu karang, hempedu dan jaundice, kolesterol berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang hempedu yang menyekat salur hempedu. Okay, salur hempedu yang tersekat boleh menyebabkan jaundice. Jaundice tu kuning lah. Kalau baby dulu demam kuning ni orang dewasa. Ini yang dikatakan saiz salur darah kita makin mengecil. Disebabkan apa? Disebabkan oleh mendapan kolesterol dalam salur darah. Dia mendap dekat dinding-dinding arteri. So ini lumen, saiz lumen normal dia besar. Tapi disebabkan oleh mendapan kolesterol, saiz lumen makin mengecil. Makin mengecil. So bila dia kecil, laluan makin kecil, darah makin susah nak lalu. Bila darah makin susah nak lalu, itulah yang menyebabkan kolesterol yang berkumpul dan termendap pada bahagian dalam dinding arteri menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit. So kalau sempit ni apa jadi? So lumen arteri yang sempit ini akan mengganggu atau menyekat aliran darah dalam keadaan yang dikenali sebagai arteriosclerosis. So dia dah sekat laluan darah. So laluan darah tu semakin menyempit. Itu yang boleh menyebabkan apa? Tekanan darah tinggi. Sebab darah susah nak lalu, tekanan jadi tinggi. So bila tekanan jadi tinggi, itu yang jadi masalah tu. Okey, arteriosclerosis boleh menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Disebabkan laluan darah tu semakin sempit, dia menyebabkan tekanan menjadi tinggi. Tekanan darah tu makin tinggi. Selain daripada tekanan darah tinggi, stroke. Stroke pun sama. Kenapa terjadinya stroke? Disebabkan arteri yang menuju ke otak. Salur-salur darah yang menuju ke otak tu tersumbat atau pecah. So, darah dah tak boleh pergi ke otak, tu yang menyebabkan stroke. Lagi satu serangan jantung, arteri-arteri yang ke jantung pun tersumbat, dia tak boleh menyebabkan darah tu dapat dipam ke seluruh badan. Itu yang boleh menyebabkan serangan jantung yang dapat membawa maut. Dulu kita panggil silent killer, pembunuh senyap, tiba-tiba mati. Okey, apakah sebenarnya langkah-langkah yang dapat diambil bagi mengelakkan masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol berlebihan dalam darah? Yang pertama, mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan. Pilih makanan, ambil banyak sayur-sayuran. Sebab sayur-sayuran kita tahu lemak dia tak tepu. Lemak tepu yang banyak kolesterol, tapi lemak tak tepu kolesterolnya kurang. Okey, Yang kedua, mengambil lemak tak tepu yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. Okey, itu saja. Selain itu, kita boleh bersenam lah. Senaman pun merupakan salah satu langkah untuk mengurangkan kolesterol dalam darah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.